Didik TV KPM. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum tu nak tanya Syafiqah. Ya. Syafiqah pernah tak menghadiri majlis akikah? Pernah. Pernah. Comel baby-babynya. Comel baby-babynya ya. Okey, kalau kita lihat dalam slide ni, ini antara contoh-contoh jemputan-jemputan ke majlis akikah ya. Pelbagai cara yang diamalkan oleh ibu bapa sebagai tanda gembira, tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mendapat cahaya mata. Baiklah, cuba kita lihat bagaimanakah pembahagian daging akikah ini ya. Berbeza dengan daging korban, daging akikah sunat dimasak dengan masakan yang manis. Apa maksud masakan yang manis? Kalau kita lihat dalam menu masyarakat kita, masakan yang manis ni bukanlah masakan yang terlalu pedas ya, bukan masakan yang terlalu berempah-rempah sangat ya. Agaknya Syafiqah boleh sebut tak apa menu yang sedap sikit, rasa macam manis-manis? Kalau macam sup, Ustazah? Sup daging boleh? Sup daging ataupun masak kurma ataupun masak kuzi, masak madu. Wah, sedap. Kan? Okey. Adakah makan sendiri sahaja? Tidak. Disedekahkan. Disedekahkan sesudah dimasak. Bukan dalam keadaan mentah. Ya. Yang kedua, masakan itu afdal disedekahkan kepada orang miskin. Mesti ada bahagiannya untuk orang miskin ya. Ada orang miskin, kemudian saudara mara kita yang terdekat, kemudian yang paling dekat dengan kita siapa? Jiran kita. Jangan kita panggil orang jauh-jauh tapi jiran kita kita tak dapat. beri. Dan kemudian sahabat handai kita ya, diberikan makanan tadi. Yang ketiga, masakan itu juga sunat dimakan oleh orang yang berakikah. Jangan lupa ya, orang yang berakikah sunat menjamah makanan tersebut. Jadi inilah cara pembahagian daging akikah. Berbanding dengan daging korban, kalau murid-murid masih ingat lagi, hari raya korban ada ramai orang membuat korban ya, menyembelih lembu dan kambing. Kebanyakannya dagingnya diagihkan secara mentah. Kan? Syafiqah ingat lagi kan? Betul. Diagihkan dalam keadaan mentah. Jadi orang yang menerimalah akan memasaknya mengikut selera ya. Tetapi untuk akikah disunatkan memasaknya. Okey. Seterusnya, cuba kita lihat. Ini ada persoalan ya. Ada persoalan. Cuba kita baca trend majlis akikah anak secara besar-besaran antara adat dan ibadat. Huraikan pandangan anda berhubung dengan situasi di atas ataupun situasi ini. Apa kata kita tanya murid-murid di studio berhubung dengan apakah pandangan mereka terhadap situasi ini. Okey, siapa nak mula dulu? Siapa nak mula dulu? Ya, silakan. Okey, silakan Zakwan. Tahniah Zakwan. Pada pandangan saya, jika ibu bapanya mampu, tak salah untuk buat majlis akikah untuk tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kata kuncinya jika mampu, maknanya mengikut kemampuan. Jadi tak salah sebagai melahirkan rasa syukur. Okey, tahniah Zakwan. Apa kata pandangan kawan yang lain? Ya, silakan. Siapa? Silakan. Ya, Afia, silakan. Pada pendapat saya, majlis ini perlu dilaksanakan tanpa ada unsur khurafat. Okey, apa pun cara majlisnya, kalau kita tengok sekarang ni ada banyak kan? Ada yang mulakan dengan tazkirah, ada yang mulakan dengan marhaban, selawat, berkasidah, berzanji ya. Ada juga dipanggil istilahnya berendoi. Pernah dengar tak? Berendoi macam mana, Ustazah? Berendoi itu maksudnya baby tu diletak dekat buai, buayanya dihias. Kemudian adalah dendangan dan kasidahnya. Itu beberapa amalan yang diamalkan oleh masyarakat kita di Malaysia ya. Tetapi apa pesanan Afiah tadi? Boleh dilaksanakan, jangan ada unsur-unsur khurafat ya. Adat-adat yang sesuai dengan ajaran Islam dibolehkan. Tetapi jika adat-adat itu bertentangan, ada unsur-unsur khurafat, mungkin doa-doa ataupun sembahan-sembahan selain daripada Allah, maka itu tidak dibenarkan. Ada lagi yang ingin memberikan pandangan? Ada dua orang kawan kita lagi ni. Silakan. Ardini ya, Ardini. Apa pendapat Ardini?
Pada pendapat saya, majlis ini boleh dilaksanakan tetapi jangan ada unsur, jangan berlakunya pembaziran dan riak. Okey, jangan ada pembaziran dan riak. Betul lah, Ustazah. Ya, betul tu. Maksudnya kalau kita nak sediakan makanan ikut kemampuan kita seperti yang Zakwan sebut tadi, jangan ada khurafat, jangan ada unsur-unsur pembaziran dan bukan bertujuan untuk riak, ya. Okey, kita dengar seorang lagi kan. Tak Iqbal, sah Ustazah. kalau kita tak dengar pendapat Iqbal ni. Betul. Ya, Iqbal, silakan. Pada pendapat saya, ianya okey saja asalkan majlis akikah tersebut memenuhi syarat sah. Seperti yang telah oleh Rasulullah dalam hadis. Ya, maksudnya akikah yang disempurnakan itu mestilah menepati syarat sah, ya. Tempoh masanya, bayi dah lahir, ya. Kemudian apa lagi tadi? Ternakannya cukup umur, sihat, tidak cacat, dan ibu bapa tadi mestilah berniat akikah walaupun bukan dia yang menyembelih. Ya, bukan semua ibu bapa pandai ataupun mampu nak menyembelih kambing. Akikah Syafiqah mampu nak sembelih kambing. Ustazah pun tak mampu kan. Sembelih ayam bolehlah kan. Jadi boleh diwakilkan kepada orang lain untuk menyembelih, tapi niat itu mestilah daripada ibu bapa. Jadi kita boleh rumuskan pendapat pandangan murid-murid kita di studio tadi seperti ini, ya, contoh jawapan. Jom kita baca sama-sama. Menurut ajaran Islam, ibu bapa sunat melaksanakan akikah, mencukur rambut dan memberi nama kepada bayi pada hari ke-7. Acara majlis yang lain seperti marhaban, berendoi dan hadiah untuk para tetamu adalah bergantung kepada kemampuan ibu bapa tanpa ada unsur khurafat, pembaziran dan riak. Hal ini adalah kerana membuktikan rasa syukur ibu bapa atas nikmat anak kurniaan Allah. Kesimpulannya, umat Islam mestilah mengamalkan ajaran Islam seperti yang disyariatkan agar mendapat keberkatan Allah. Jadi, murid-murid, contoh jawapan ini ialah contoh jawapan soalan yang menjurus kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Murid-murid perlu menjawab soalan sekurang-kurangnya ada 4 ayat yang mengandungi isi. Kalau kita lihat tadi, tulisan yang berwarna biru itulah isi. Kemudian ialah huraian, iaitu tulisan yang telah diwarnakan dengan warna pink. Ya. Dan kemudian huraian lengkap, warna hijau, dan mesti ada kesimpulan, iaitu warna ungu. Baiklah Syafiqah, kalau kita lihat, ya, murid-murid di rumah, pelbagai lain tempat, lain budayanya. Ya. Kalau masa Ustazah kecil-kecil dahulu, kenduri akikah inilah satu kenduri yang sangat-sangat seronok nak pergi. Sebab kita yang hadir ni, kanak-kanak yang hadir ni, pastinya dapat makan yang sedap-sedap, ya, dan juga dapat duit. Kerana tuan rumah ataupun orang yang membuat majlis akikah itu bersedekah. Mungkin itulah agaknya yang daripada rambut bayi tadi yang telah ditimbang dan kemudian disedekahkan, ya, kepada fakir miskin, termasuklah juga mungkin jiran-jiran mereka, ya. Jadi apapun adat yang kita ingin laksanakan, ya, dalam meraihkan, melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok trend sekarang ni, ada pelamin tahu Syafiqah. Ya, meriah sangat. Itu sebenarnya kegembiraan yang dilahirkan oleh ibu bapa. Seperti yang Zakwan sebut tadi kan, mengikut kemampuan ibu bapa. Jadi tidak salah sekiranya ibu bapa mampu mengadakan majlis tersebut, apa salahnya sebagai tanda kesyukuran dan kegembiraan. Tapi ingat, yang pertama mestilah sesuai dengan syarat-syarat sah akikah, tidak berlaku pembaziran, bukan untuk menunjuk-nunjuk atau riak, dan apatah lagi tiada unsur-unsur khurafat. Didik TV KPM